Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas tajwid tahun 2. Hari ini kita akan belajar pelajaran dengan tajuk Mad Iwad. Tapi sebelum kita mulakan pelajaran, murid-murid silalah tekan like dan subscribe yang ada di bawah video. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita baca bersama-sama doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Murid-murid semuanya sihat kan? Dah boleh nak mula belajar? Jom kita mulakan. So hari ini pelajaran kita yang kita sebutkan tadi ialah mad iwad. Apakah makna mad iwad? Mad bermakna panjang. Iwad bermakna gantian atau tukaran. Maknanya di dalam mad iwad ini, pelajaran mad iwad, kita akan lihat nanti bagaimana kalimat yang ada baris fathatain ataupun baris dua di atas dibaca dan ditukar baris itu kepada bunyi fathah dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Mari kita lihat contoh yang ada. Ini ialah contoh yang Ustazah sediakan supaya murid-murid faham bagaimana bentuk mad iwad. Contoh yang pertama. Baik. Tadi kita sebut apa? Menukarkan baris dua di atas ataupun fathatain kepada bunyi fathah. Bila dia berlaku? Apabila kita berhenti membaca. So kita kalau baca dan nak berhenti di sini, mari Ustazah tunjukkan contoh bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yub'atsu hayya. Macam tu saja. Nampak? Kita tukarkan kepada fathah. Kita tak baca wa yauma yub'atsu hayyan. Tak boleh macam tu. Okey? Yang betul ialah wa yauma yub'atsu hayya. Ya saja, jangan yan. Di sini ni yang berlaku mad iwad. Kita tengok contoh yang kedua murid-murid. Sama juga apabila kita nak berhenti di sini. Kita baca yan? Tak. Kita baca ya saja. Contohnya begini baca. Ansabbihu bukratan wa ashiyya. Okey? Wa ashiyya. Kalau ada orang baca wa ashiyyan, maknanya salah sebab di sini ni berlaku mad iwad. Contoh yang ketiga. Anna lahum ajran hasana. Boleh baca hasanan? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita berhenti dan bila berhenti yang ini jadi mad iwad. Apabila dia mad iwad, nan kita tukar kepada na. Ulang semula. Anna lahum ajran hasana. Contoh yang seterusnya. Saya dah bacakan. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Okey, jangan baca sofan. Jangan baca sofan, sofa. Tak boleh. Kenapa? Sebab di sini berlaku mad iwad. Pandai semua orang. Yang ini pun contoh. Tadi contoh dan ini ada contoh lagi. Ini ialah contoh apabila kita nak sambung satu ayat yang ada mad iwad kepada ayat yang lain. Ustazah beri contoh. Ini ialah dua ayat di dalam satu surah. Ini dari surah Al-Fatah Ustazah ambil. So di sini kita tahu apabila ni tanda berhenti kan? So apabila kita berhenti dia akan jadi mubina macam ni. Inna fatahna laka fatham mubina. Mad iwad. Tapi ada orang yang dia suka sambung. So apabila sambung mesti diperhatikanlah dia punya tanda-tanda yang ada. Sini tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi apa? Dia jadi idgham
bila gunna, maknanya masuk ke dalam sini tanpa dengung. So bacaan dia akan jadi begini. Inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira lakallah. Okay, so yang ini bila sambung, dia jadi tak mad iwad? Dia tak jadi mad iwad. Okay, mad iwad berlaku apabila kita berhenti sampai sini saja. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua pun sama. So kalau kita berhenti macam ni, wa yansurakallahu nasran aziza, mad iwad. Tapi kalau kita nak sambung, so perhatikan tanwin bertemu dengan ha. Izhar halqi, maknanya zan kena bunyikan dengan betul. Jadi jawapan. Jadi bacaannya mesti wa yansurakallahu nasran azizan huwallazi anzalas sakinah. Okey? Azizan huwallazi. Itu kalau kita nak sambung. Berlaku tak mad iwad di sini? Tidak berlaku. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Mad iwad berlaku apabila kita wakafkan bacaan. Wakaf maknanya kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Barulah berlaku mad iwad. Baik murid-murid, selesai sudah pelajaran kita, tajuk kita pada hari ini. Tapi sebelum kita sudahi kelas kita, mari kita tengok dan kita jawab bersama-sama soalan yang ada. Ini soalannya. Potongan ayat mana yang mengandungi mad iwad? Ada 6 di sini. So kita akan, Ustazah akan bacakan satu-satu. Kemudian nanti kita akan sama-sama tengok yang mana yang ada mad iwad. Wa kana Allahu azizan hakima wal yaumil maw'ud ay yu'minu billahil azizil hamid. ولهم عذاب الحريق واجعله رب رضيا وتسبحوه بكرة وأصيلا. Jadi murid-murid lihat baik-baik di sini. Yang ini fathatain. Okey, belakang dia. Yang ini macam ni baris, tapi satu je baris. Yang ini satu juga barisnya. Yang ini pun sama, satu juga barisnya. Yang ini berapa baris? Dua baris di atas, fathatain. Yang ini pun 2 baris di atas. So kalau jawapannya kita nak tentukan mana yang mengandungi mad iwad? Yang ini betul. Mana lagi yang murid-murid tengok ada mad iwad di situ? Betul, waj'alhu rabbi radiya. Dan yang terakhir, ayat atau contoh ayat yang terakhir, bukratan wa asila. Pandai semua orang, alhamdulillah. Baik, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap ada yang dapat dipelajari dan diamalkan semasa kita membaca Al-Quran. Sebelum kita sudahi kelas kita, kita baca tasbih kafarah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah harap murid-murid semuanya kekal ceria dan senyum-senyum selalu. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.